Tajuk utama 1 Disember 15, Rabiul Akhir, Alvin dan Eddie Kana ditahan 2 tahun. 7 lagi laporan kelakuan tidak senonoh da'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Azizah Arifin. Seorang lelaki maut manakala abangnya cedera selepas perodua Alza yang dinaiki mereka hilang kawalan sebelum bertembung dengan sebuah lori trailer. Kejadian berlaku di kilometer 67 Jalan Jerangau Jabur berhampiran Bandar Bukit Besi, Dungun, Terengganu 12.50 tengah hari tadi. Dalam nahas itu, mangsa Muhammad Aisamuddin Ibrahim, 33, maut di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala dan anggota badan. Abangnya, Muhammad Sukri, 45, cedera ringan manakala pemandu lori trailer tidak mengalami sebarang kecederaan. Mangsa dari arah Kuala Terengganu menuju ke Bandar Dungun sebelum kenderaan yang dipandu abangnya dikatakan hilang kawalan lalu merempuh sebuah lori trailer yang datang dari arah bertentangan. Akibat rempuhan tersebut, mangsa tersepit di bahagian hadapan tempat duduk pemandu. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Tiga lelaki termasuk suspek utama yang terlibat dalam kejadian samun rumah bekas pengarah bahagian teknologi maklumat Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, Dr. Wan Hassan Wan Embung Ahad lalu ditangkap awal pagi tadi. Salah seorang suspek adalah individu yang bertindak menetak mangsa Dr. Wan Hassan hingga maut. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Muhammad berkata, ketiga-tiga suspek diberkas dalam 3 siri serbuan yang dilakukan hasil risikan Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur dan Bukit Aman. Tangkapan pertama pada jam 3.30 pagi di Jalan Genting Kelang membabitkan seorang lelaki tempatan. Dia dipercayai membantu suspek utama menyorok di Semenyih. Tangkapan kedua pada jam 4.30 pagi di Air Panas melibatkan seorang lelaki tempatan. Hasil soal siasat ke atas kedua-dua suspek membawa polis ke lokasi persembunyian suspek utama di Jalan Rincing Semenyih. Serbuan dilakukan jam 5 pagi itu menemui seorang lelaki berusia 23 tahun yang menetap di Air Panas. Dia didapati memiliki 2 rekod jenayah dan salah guna dadah. Ketiga-tiga suspek yang ditahan membuat pengakuan. Suspek utama mengaku menetak pesara MARDI sehingga maut. Sebab hasil siasatan kita setakat ini, kita percaya 4 orang yang benar-benar terlibat di dalam kes ini. 2 masuk ke dalam rumah, 2 lagi menunggu di luar. Dan seorang lagi suspek yang kita percaya terlibat, yang belum kita tangkap adalah penama yang namanya di sini adalah Sugu anak lelaki Tanggaraju. Tangkapan sebelum ini mendapati suspek terlibat dalam beberapa kes samun yang lain di ibu negara. Polis percaya dengan penahanan 13 suspek ini berjaya menyelesaikan kes samun bunuh di Bangsar dan Setapak. Ahad lalu, Dr. Wan Hassan, 71 tahun, maut ditetak perompak di rumahnya di Bukit Bandar Raya di ibu negara. Dalam kejadian jam 3.30 pagi itu, rumah dihuni mangsa dan isteri Syarifah Yusof, 70 tahun, dipecah masuk 2 lelaki bersenjata parang. Susulan itu, polis menahan 10 individu dalam beberapa siri serbuan semalam selepas mereka menyamun rumah kedua di Taman Tiara Titiwangsa. Suspek berjaya ditahan menerusi pengecaman wajah yang dilakukan isteri mangsa. Dompet arwah juga dijumpai di lokasi samun kedua. Kesemua suspek berusia 20 dan 29 tahun direman 7 hari hingga 6 Disember ini. Dalam sidang media sama, Datuk Huzair mendedahkan dalang utama kegiatan perjudian dalam talian Alvin Goh dan Eddie Kana bersama 2 lagi anggota polis ditahan mengikut Akta Pencegahan Jenayah POKA selama 2 tahun. Alvin atau nama sebenarnya Goh Leong Yong akan ditahan di penjara Simpang Renggam, Johor bersama seorang lagi anggota polis.
Adi Kana atau Muhammad Zaidi Kanapiah pula ditahan di penjara Pokok Sena Kedah, manakala seorang lagi anggota polis dari kontingen Selangor ditahan di penjara Bentong Pahang. Hukuman tahanan selama 2 tahun itu diputuskan Lembaga Pencegahan Jenayah LPJ Kementerian Dalam Negeri pada 25 dan 26 November lalu. Jelasnya, Ketua Sindiket Perjudian ini, Chen Daiwei, warga Cina yang ditangkap baru-baru ini, didapati memiliki rekod dikehendaki di negaranya. Dia ditangkap bersama 6 lagi individu termasuk 5 warga Cina dan 1 warga tempatan. Mereka didapati masih dalam tahanan polis. Berbaki 38 hari lagi iaitu di bawah Seksyen 4-2-A Akta Pencegahan Jenayah dan masih menunggu keputusan Lembaga Pencegahan Jenayah. Chen Dewi inilah adalah orang yang membawa sindiket daripada negara China ini dan mencari orang untuk dia buka calling center. So di situlah calling center mula-mula wujud bagi kumpulan ni, hasil daripada Chen Dewi lah yang ada kontak dengan lokal kita di sini. Seramai 130 individu ditahan dalam Ops Dadu Center yang dilancarkan 15 hingga 20 Oktober di sekitar Lembah Kelang. Dalam tangkapan itu, 12 sindiket perjudian calling center berjaya ditumpaskan. 130 suspek ini dikenakan tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959 kerana kesalahan melakukan perjudian calling center. Terdahulu Alvin dan Adi ditahan pada 2 dan 3 Oktober lalu oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas didapati menjalankan aktiviti penipuan Macau Scam dan judi dalam talian yang menyasarkan mangsa di China dan bekerjasama dengan kartel penipuan di luar negara. SPRM turut menahan dan menyoal siasat beberapa selebriti terkenal, pegawai dan anggota polis yang melindungi sindiket ini. Polis terima 7 laporan polis terhadap penceramah selebriti yang ditahan bagi salah laku seks. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Mohamad berkata, hasil siasatan mendapati suspek disyaki menggunakan kedudukannya itu untuk mengajak mangsa keluar bertemunya sebelum melakukan perbuatan terkutuk. Polis juga mendapati mangsa akan berkenalan dengan suspek menerusi mesej peribadi DM di Instagram sebelum dipelawa untuk berkenalan dan keluar makan. Sehingga kini 2 kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan iaitu rogol. 1 kertas siasatan pula dibuka mengikut Seksyen 377C Kanun Keseksaan iaitu melakukan seks luar tabi'i dan selebihnya di bawah Seksyen 354 Kanun sama iaitu mencabul. Semua mangsa berusia antara 22 hingga 26 tahun. Kemudian suspek atas pelbagai alasan membuat helah dan memperdaya dan memerangkap mangsa untuk bawa ke rumahnya. So di rumahnya lah berlakunya perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang tanpa kerelaan mangsa-mangsa ini. Okay. So kami percaya mungkin ada lagi laporan-laporan yang akan dibuat selepas ini dan kita bersedia dan kita telah menubuhkan satu tim khas untuk menyiasat kes-kes yang melibatkan suspek ini. Polis meminta individu yang pernah menjadi mangsa gangguan seksual daripada suspek untuk tampil membuat laporan. Jangan reka fatwa sendiri. Itu tegas Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Pichai kepada umat Islam seluruh negara agar tidak sewenang-wenangnya mempertikai fatwa yang dikeluarkan agensi agama Islam tidak kira di peringkat negeri maupun pusat. Jelasnya peningkatan kumpulan pengganas di dalam negara dipercayai berpunca daripada individu yang tidak berpegang kepada fatwa keluaran penguatkuasa agama. Sebagai umat Islam, kita wajib patuh kepada sebarang fatwa yang dikeluarkan. Kalau contohnya saya ada di Johor, tuan-tuan, kita patuh pada fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Johor, tuan-tuan, yang diperkenalkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan. Jangan pandai-pandai mengeluarkan fatwa sendiri bertentangan dengan fatwa
Sama ada fatwa di peringkat kebangsaan ataupun fatwa di peringkat negeri, tuan-tuan. Ini yang paling berbahaya. Dan kalau kita tengok dalam konteks kumpulan-kumpulan pengganas, kebanyakan mereka yang terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan AIS, Jemaah Islamiyah, Al-Qaeda, tuan-tuan, ini orang yang memegang fatwa yang dikeluarkan oleh individu, bukan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh di peringkat pusat ataupun di peringkat negeri, tuan-tuan. Tambahnya, orang ramai seharusnya sebulat suara menyingkirkan individu yang mempertikai fatwa, memandangkan majlis fatwa di peringkat negeri maupun pusat dianggotai pakar yang mahir dalam bidang agama Islam. Beliau berkata demikian ketika membentangkan kertas kerja keberkesanan memerangi ancaman keselamatan kepada agama dan negara pada Konvensyen Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah peringkat wilayah persekutuan. Reman ke atas 3 lelaki Thailand yang terbabit dalam serangan ke atas 2 anggota pasukan Gerakan Am PGA di sempadan Malaysia Thailand dekat Padang Besar pada 24 November lalu disambung 7 hari lagi. Ketiga-tiga suspek berusia antara 34 hingga 38 tahun itu tiba di Kompleks Mahkamah Kangar pada jam 9 pagi. Susulan lanjutan reman, kesemua suspek dibawa kembali ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Padang Besar untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 dan 307 Kanun Keseksaan. Sementara itu, Ketua Polis Padang Besar, Superintenden Saifuddin Aslin Abbas memaklumkan tempoh reman 15 lagi suspek warga tempatan akan tamat esok. Difahamkan siasatan ke atas mereka dilakukan berperingkat dan reman masing-masing berkemungkinan disambung. Dalam serangan pada jam 3.10 pagi 24 November lalu, anggota PGA Sarjan Baharudin Ramli meninggal dunia selepas ditembak manakala rakannya Sarjan Nohiran Tari, 39 tahun, parah dan kini masih dirawat di Hospital Pulau Pinang. Juadah RM1 menyelerakan. Alhamdulillah, bertemu kembali. 3 kes cerai direkodkan melibatkan pasangan Islam bagi setiap jam sepanjang 3 bulan sejak PKP fasa pertama berkuat kuasa pada 18 Mac lalu. Profesor Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berkata, faktor utama perceraian ialah kegagalan mengawal emosi antara pasangan suami isteri dan juga situasi ekonomi keluarga yang terjejas disebabkan PKP. Punca pertama ialah saya rasa kegagalan mengawal emosi lah. Dan kebanyakan sebab kita faham ya dalam situasi di mana kita tak boleh keluar dan kita berada dalam rumah 24 jam dan bersama anak-anak dan setiap orang ada mempunyai space masing-masing. Ada yang rumah yang kecil dengan bilik yang tidak mencukupi dengan anak ramai dan dalam masa PKP ni juga kita faham ya ramai pasangan yang kehilangan kerja. Isu ekonomi juga menjadi salah satu punca kepada perceraian ini. Jelasnya angka itu berdasarkan statistik yang dikeluarkan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM bagi tempoh PKP yang lalu. Lazimnya dalam tempoh PKP itu, ketegangan rumah tangga berlaku apabila pendapatan isi rumah terjejas berikutan aktiviti ekonomi tidak dapat dijalankan seperti biasa. Sementara itu, katanya kemudahan moratorium dan bantuan khas kewangan oleh kerajaan baru-baru ini sedikit sebanyak membantu meredakan tekanan bagi pasangan yang terdiri daripada golongan kurang berkemampuan. Justru perancangan jangka masa panjang amat penting supaya rumah tangga dapat berkekalan. Kita sangat mengalu-alukan pasangan yang nak berkahwin. Tetapi dalam masa yang sama perancangan itu mesti ada. Mesti ada perancangan dan melihat masa depan bahawa perkahwinan ini boleh bertahan. Kita tak nak dia berkahwin masa PKP ini dan akhirnya perkahwinan ini tak sampai setahun, tak sampai berapa bulan berakhir dengan perceraian kerana berlakunya perubahan keadaan diri orang yang berkahwin itu. Antaranya kalau dulu bekerja jadi tak bekerja. Dalam pada itu, beliau menjangka berlaku penurunan jumlah perkahwinan orang Islam bagi tahun ini disebabkan operasi Jabatan Agama yang terhad bagi urusan pendaftaran perkahwinan.
Meskipun kos sara hidup dan harga barangan kian meningkat, tetapi masih ada peniaga yang sanggup menjual 55 jenis makanan hanya dengan harga RM1 sahaja. Menurut peniaga Nurul Hidayu Zulkifli, 34 tahun, antara makanan dijualnya di Kampung Tasik Padang Kabar, Bukit Payung ialah nasi lemak, mi goreng, pulut kuning serta kuih muih. Kesemua makanan terutamanya nasi lemak dan nasi goreng mendapat permintaan yang sangat tinggi dan akan habis dalam masa 2 jam. Dia mula berniaga pada 14 Oktober lalu dengan 6 jenis makanan sahaja dan variasi juadah semakin bertambah setelah mendapat respon positif pelanggan. 14 hari bulan 10 saya start dengan 3 bakul. Mi goreng, mi kuning dengan nasi lemak. Lepas tu hari ke-5 baru saya buat tambah 2 bakul lagi. Nasi minyak dengan kuih pulutnya, kuih sikit. Lepas tu barulah berganjak 6-7 bakul sampai sekarang 55 jenis makanan ada. Katanya lagi, setiap pelanggan akan dihadiahkan satu bekas kuih percuma selepas membeli di kedainya dengan tujuan untuk bersedekah. Bagi pelanggan Nuriah Hussein, 55 tahun, dia sanggup memandu sejauh 13 km dari rumahnya di Kampung Hiliran seawal jam 6.30 pagi bagi membeli juadah di situ. Dengan kos mahal ni memang orang berpatut tang lah kalau mari beli orang nak ramai memang bagus lah. Sebab apa? Makanan pun cukup untuk kalau anak seorang makan kenyang. Nasi lemak, nasi minyak, mi, banyak lah. Berbanding dengan kat lain. Ya? Kena mari awal. Oh, mari awal sebab dia dah habis sini. Buat ramai orang. Bagi pelanggan lain, mereka gembira kerana dapat menikmati pelbagai jenis makanan dengan harga murah dan sanggup datang awal kerana bimbang juadah digemari habis. Kira okey lagi lah sekarang ni. Kira ada lagi lah orang boleh jual RM1 dengan keadaan sekarang ni. Keadaan ekonomi pun semua. Kira membantu jugalah orang-orang yang anak ramai untuk maknanya untuk dengan keadaan sekarang ni. Kira ada lagi lah sebab tu dengan keadaan makanan dia pun macam berbaloi lah dengan tu dia ni. Belilah pasal makanan ni banyak juga ni kalau 5 ya ni. Kenyang lah kalau makan betul-betul anak beranak. Mereka berharap lebih banyak peniaga menjual makanan semurah ini bagi membantu golongan yang tidak berkemampuan serta keluarga yang mempunyai anak ramai. Air mata kegembiraan sambut rumah baru yang dibina Lembaga Zakat Selangor LZS. Malah ucapan terima kasih tidak lekang di bibir, doa mereka akhirnya dimakbulkan Tuhan. Seorang ibu tunggal yang ditemui di Tanjung Karang amat terharu apabila LZS meluluskan permohonan bantuan rumah setelah rumah yang didiami selama ini musnah akibat dihempak pokok akibat ribut pada Julai lalu. Gembiralah dibantu rumah sebiji. Sebelum itu susahlah hidupnya kan. Dapat rumah macam tu. Dihempak pokok lagi tertimbus. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak Lembaga Zakat Selangor yang dapat membantu saya. Rumah baru itu dibina tidak jauh dari tapak asal rumah lamanya. Ibu kepada 5 anak berusia 13 hingga 33 tahun memberitahu sebelum ini mereka sekeluarga tinggal sementara di sebuah inap desa dengan dibiayai sepenuhnya oleh LZS. Sementara itu, 2 lagi penerima tidak dapat menahan sebab apabila menerima bantuan rumah. Berbanyak terima kasih saya ucapkan kepada Lembaga Zakat Selangor memberi kelulusan saya kan untuk dapat rumah ini. Berbanyak terima kasihlah saya ucapkan kepada Lembaga Zakat Selangor. Syukur alhamdulillah saya dapat rumah. Saya merasa gembira dan bersyukur bila-bila apa dapat membantu orang lain pula ya. Terima kasih dan membesar hati saya. Ketua Pegawai Eksekutif LZS, Saipul Yazan Mat Yusof berkata, pada 2020 pihaknya tidak memperuntukkan dana khas bagi bantuan pembinaan rumah kerana mendahulukan keperluan mendesak asnaf fakir miskin yang jumlahnya kian meningkat. Walau bagaimanapun, jika berlaku sebarang musibah ataupun kecemasan seperti kes rumah ni, yang mana rumah ni ditimpa oleh pokok yang besar dan rosak sepenuhnya, kita membina rumah. Jadi kita tidak ada peruntukan khas yang sebenar untuk rumah dibina baru untuk tahun ini, tapi kita hanya menyediakan peruntukan khas untuk membaiki rumah.
LZS telah menyalurkan lebih 100 juta ringgit bagi dana pembinaan rumah baru dan lebih 50 juta bagi membaik pulih rumah asnaf di negeri ini sejak tahun 2010. Situasi di Jakarta membimbangkan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Turki mengumumkan perintah berkurung separa pada Isnin hingga Jumaat dan perintah berkurung penuh sepanjang hujung minggu. Langkah itu bagi mengekang penularan COVID-19 yang bertambah buruk di negara itu. Menurut Presiden Recep Tayyip Erdogan, rakyat Turki tidak dibenarkan keluar dari rumah bermula 9 malam hingga 5 pagi pada setiap hari Minggu. Mereka juga tidak dibenarkan keluar rumah bermula 9 malam pada Jumaat hingga 5 pagi Isnin. Mereka yang berumur 20 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas dilarang menggunakan pengangkutan awam. Perintah ini akan berkuat kuasa bermula hari ini. Bagaimanapun, pengecualian diberikan kepada beberapa sektor termasuk industri pembuatan, kesihatan dan pertanian. Kedai barangan keperluan dan restoran pula hanya dibenar beroperasi menerusi penghantaran ke rumah. Situasi COVID-19 di Jakarta semakin membimbangkan. Terbaru, Gubernur Bandaraya itu Anies Baswedan dan timbalannya disahkan positif wabak itu. Berita itu diumumkan sendiri Anies dalam satu kenyataan di laman Instagramnya hari ini. Beliau memaklumkan ujian caritan yang dilakukannya semalam menunjukkan beliau disahkan positif COVID-19 2 hari selepas timbalannya Ahmad Riza Patria disahkan dijangkiti coronavirus itu. Atas nasihat doktor, Gubernur berusia 51 tahun itu kini menjalani kuarantin kendiri mengikut prosedur perubatan yang ditetapkan pasukan perubatan. Setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang simptom. Jakarta mencatatkan kes positif keseluruhan tertinggi di Republik itu dengan 136,861 kes setakat ini. Luangkan masa sejenak, renungkanlah nasib sebahagian daripada kita yang cukup menderita akibat pandemik COVID-19. Sama-samalah kita rasa keperitan hidup mereka yang tua, kanak-kanak, bayi dan yang cacat serta uzur. Hulurkan sedikit daripada rezeki kita untuk meringankan sedikit beban mereka. Sedekah pencetus barakah. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA. Sama Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA Sabah merayu orang ramai untuk menyumbang menerusi tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik itu. Hasil sumbangan untuk membantu mereka yang kehilangan sumber pendapatan, pekerjaan dan aset. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Kata-kata hikmah itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.